Saya duk baca kitab ni Alamatul Qiyamah di surau Lahayui. Duk baca bab kiamat ni lama dah. Tiba-tiba terjumpa tulisan Imam Syayuti. Imam Syayuti tulis ni. Sebab bila baca ayat Quran ni, dia kata bersegeralah untuk minta ampun kepada Allah. Rupanya memang kena minta ampun sungguh. Sebab tanda kiamat tu memang hampir. Hampir macam mana? Imam Syayuti dia tulis di sini. Ni bawa main 3 buku ni, nak ceramah 30 minit. Ada dah nak habis ni. Tuan-tuan. Dia kata apa? Ini terjemah. Bermula umur dunia dengan dikira akan daripada bangkit Nabi SAW. Maksud dia umur dunia daripada bangkit Nabi. Maksud dia daripada kerosolan Nabi hingga zahir alamat kiamat yang besar. Maksud dia lahir yang besar. Maksud dia yang penghujung. Itu tidak sampai 15 kurun. Tak sampai 15 kurun dia kata. Maksud dia daripada Nabi. Maksud dia ketika Nabi dilantik menjadi Rasul. Umur dia berapa? 40. Kemudian Nabi duduk di Mekah 13 tahun. Daripada Nabi dilantik menjadi Rasul sampai nak berlakunya kiamat ialah 1500 tahun. Maksud dia apa? 15 kurun. Maka 15 kurun itu ialah 1500 tahun. Kerana tiap-tiap satu kurun 100 tahun. Kan satu kurun 100 tahun. Jadi 15 kurun ialah 1500 tahun. Di antara tanda besar tersebut ialah orang miskin yang fakir yang hina telah membina bangunan-bangunan yang tinggi menjadi kaya. Tuan-tuan, Syekh ni kata apa? Orang miskin akan membina bangunan tinggi jadi kaya. Tuan-tuan tengok di Mekah sekarang. Lalu hadis ni dicerita dalam Sahih Bukhari. Sahabat tanya, siapa ya Rasulullah? Maka Nabi kata, mereka ialah bangsa Arab. Bangsa Arab, tengok, mereka dulu ialah penternak. Mereka dulu gembala kambing. Susah tuan-tuan. Bila sebut Jaziratul Arab tu susah sungguh. Tapi sekarang tuan-tuan, bila timbul minyak, tuan-tuan tengok bangsa Arab kaya sekarang. Apa yang mereka buat? Tuan-tuan tengok di Madinah sekarang ni, bangunan punya tinggi-tinggi. Sehingga kan Masjid Nabawi tu tenggelam. Ni daripada orang yang susah penternak ni bina. Dan sekarang ni tuan-tuan tengok Burj Khalifah. Burj Khalifah di mana? Dubai. Bangunan paling tinggi. Tapi sekarang ini di Jeddah mereka membina pula 1.2. Satu lagi bangunan tertinggi dunia. Tanda ni, kata Syekh ni, ialah tanda yang dekat hampirnya kiamat. Bila dekat hampir kiamat, dia ambil satu hadis. Hadis ini setengah kata daif, tetapi ada yang mengangkat hadis ini kepada Hasan li ghairihi sehingga akan boleh diterima. Hadis itu kata apa? Saya terlupa matanya. Dia kata, ingat akhir zaman manusia ini akan menghadapi 5 pasal. Pasal pertama ialah pasal nubuah, pasal Nabi. Lepas Nabi mati, pasal ni habis. Sebelum berlakunya kiamat 1500 tahun tu. Kemudian pasal kedua ialah pasal khilafah. Daripada Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar sampai kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Habis. Kemudian dia naik pasal pimpinan yang memimpin daripada anak-anak keturunan, iaitu apa dia? Zaman kerajaan Umayyah. Sebab tu wahai anak muda, ingat, Islam akhir zaman ni kita akan sampai pasal keempat. Pasal kita lain. Pasal yang keempat ni, pasal apa? Memerintah orang Islam mengikut negeri-negeri Malaysia, Singapura, ni Iran, ni negeri Islam. Tetapi Islam kita seperti mana? Buih di lautan. Islam ni nampak macam ni, tapi buih lautan. Sekarang ni ialah pasal yang keempat, pasal terakhir. Dan pasal terakhir ini ialah pasal yang dekat dengan hampir kiamat. Bila hampir kiamat, maka tuan-tuan baca dalam kitab ni, dia kata akan berlakunya kiamat. Tanda yang terakhir itu tanda besar, lahirnya Imam Mahdi. Tanda ini sampai kepada kiamat ialah 9 tahun. Bang, 9 tahun bang. Baca dalam kitab ni. Dia ambil daripada hadis Nabi SAW. Hadis ni kata apa? Dia kata, tengok hadis ni. Hadis ini ialah hadis sahih daripada Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Ayatun harazatun manzumatun fi sir. Dia kata, tanda-tanda kiamat bagaikan marjan. Tahu tak marjan? Buat tasbih. Ni dia kata apa? Fi silk. Silki maksud dia marjan yang digantung pada tali. Ni, hadis ni kata. Kemudian dia kata, fa yaqta'u sil. Apabila tuan-tuan dibuka akan simpulan ini,
yuqta'u, kan, dipotong, dibuka. Yatba'u ba'duha ba'dha. Bila dipotong tuan-tuan, maka dia akan jatuh satu persatu. Faham tak? Maksud dia bila mai Imam Mahdi, automatik akan turun Nabi Isa alaihissalam. Automatik akan keluar Dajjal. Sebab Dajjal ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dalam riwayat ni, tanda-tanda kiamat ni, di antaranya Dajjal ni ada 2 tanda lahirnya. Pertama, keluar Dajjal ini ada 2 tanda. Nabi kata akan tak berbuahnya satu taman kurma di Jordan. Di Jordan tuan-tuan, saya baru pergi Palestin baru ni. Di Jordan ni ada satu kebun kurma. Lupa dah kebun kurma tu nama apa dalam hadis disebut. Kebun kurma ni punya luas. Dah 6 tahun dah tak ada buah. Dan pohon kurma tu sekarang tuan-tuan, tunggu masa nak mati lah. Memang tak berbuah dah 6 tahun dah. Dan satu lagi hadis tu kata keluarlah Dajjal apabila keringnya Tasik Tabariyah di Palestin. Kami baru balik Palestin tuan-tuan, pergi tengok, rupanya Tasik Tabariyah tu sekarang sudah pun menurun 17 meter. Turun dah, ayak dah, surut. Bila surut tuan-tuan, Israel ni baca hadis tuan-tuan. Mereka juga membaca hadis, di antaranya apa? La taqumus sa'ah, tak berlakunya kiamat hatta tuqatilul muslimuna al-yahud, sehingga orang Islam ni akan lawan orang Yahudi. Hatta wara'al yahud min hajar wa sajar, sehingga orang Yahudi ni akan bersembunyi di sebalik batu dan kayu. Yaqulul hajar wa sajar, maka berkatalah batu dan kayu, hadza yahudiyun wara'i, ni Yahudi bersembunyi di sebalik aku, faqtuluh, bunuh dia. Illa sajaratul gharqad, kecuali satu pokok nama gharqad, sajaratul yahud, pokok Yahudi. Saya sempat tuan-tuan pergi sampai Tel Aviv. Rupanya Yahudi baca hadis tuan-tuan, di Tel Aviv mereka menanam pokok gharqad ni, punya banyak. Sebab apa? Pokok ni lah yang boleh sembunyikan mereka. Saya pergi tengok, dan Tasik Tabariyah tu kami naik-naik tuan-tuan, sudah menyusut. Orang Yahudi baca hadis, dia takut Tasik ni susut, dia buat macam mana? Dia pump air daripada Laut Merah masuk dalam Tasik tu untuk penuh balik. Ni orang Yahudi tuan-tuan. Dan kalau tuan-tuan pergi tuan-tuan, ada kubah Sakra. Tuan-tuan duduk kat kubah tu, tuan-tuan akan tengok ada satu lubang. Ni dekat apa nama Baitul Laham ni, Baitul Maqdis. Tuan-tuan akan masuk daripada batu tu, tuan-tuan akan nampak kubah yang pertama ialah kubah As-Sakra tu. Di bawahnya ada batu yang Nabi pijak naik ke langit dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Dan Yahudi ni yakin tuan-tuan, Dajjal itu akan keluar daripada lubang tu. Sekarang ni tuan-tuan, di tempat tu, Masjid Aqsa ni, di tepi masjid, mereka menanam akan mayat-mayat orang Yahudi, menghala akan tu lubang tersebut. Ni, tok-tok ni. Kalau net tu nampak. Saya tanya ada seorang yang bawa mutawi tu, ni pasal apa dia patala apa ni? Kata mereka sedang menanti Al-Masih Dajjal. Oh, penyelamat mereka. Tunjukkan tuan-tuan, bahawa dekat hampir kiamat, 2 tanda ni telah berlaku, tunjuk Dajjal. Kemudian dia berutan, dia akan turun. Kemudian tuan-tuan kena ingat, Nabi Isa alaihissalam akan turun di Masjid Umawi. Masjid Umawi tu tak di mana? Di Syria, di Damsyik. Sekarang Masjid Umawi itu telah ditembak oleh Bashar al-Assad, hancur. Masjid tu ada 2 menara. Satu menara orang Islam, satu menara lagi menara Kristian. Sebab apa? Dulunya gereja, lalu dia ambil alih tuan-tuan, lalu dia buat menara Islam. Menara tu telah ditembak. Dan dalam masjid itu ada kepala Nabi Zakaria alaihissalam. Saya sempat pergi tengok. Dan mihrab itu tuan-tuan, dalam hadis sebut Nabi Isa akan tolak Imam Mahdi untuk jadi imam. Kemudian dia akan bunuh Ya'juj dan Ma'juj ni, dia akan berturutan ni. Dia akan seperti mana marjan yang dipotong satu-satu. Selama mana? Maka Imam Sayyidi kata selama 9 tahun. Sekarang dah 50 bang. Maksud dia bila berlaku kiamat, kita dah tak sempat untuk nak buat apa dah. Sebab tu sekarang wasari'u ila maghfiratum min rabbikum, mintalah apa yang boleh buat, minta ampun dosa kita. Sebab tu kata Imam Nawawi, bila minta ampun dengan Allah ni 3 perkara. Pertama, sebut astaghfirullahalazim. Yang kedua, kalau dosa tu kita buat, tolong berhenti. Yang ketiga, jangan ulang dah. InsyaAllah itu taubat yang namanya nasuha. Allah terima taubat kita.